Bismillahirrahmanirrahim. Melayu itu pengembara lautan, Melayu itu kaya falsafahnya. Kias kata bidal pusaka akan budi bersulamkan daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahira binti Muhammad Zainuddin selaku moderator anda bagi bual bicara santai pada hari ini. Dan yang dikasihi yang lagi diraikan dua panel saya pada hari ini yang sentiasa gigih melontarkan idea dalam menyebarkan kesalahan-kesalahan bahasa dan serta pengaturan dalam penggunaan bahasa supaya dapat menghindarkan isu-isu berlaku. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi dapat kita bersama-sama bersemuka bagi sesi buat bicara santai pada hari ini. Jadi saya selaku moderator anda akan membawa anda bersama-sama melusuri topik pembicaraan kita pada hari ini dalam buat bicara santai pemartabatan bahasa Melayu. Baiklah, saya yakin ramai yang sedang tertanya-tanya siapa dua penemu yang menemani saya pada hari ini. Jadi inilah saya perkenalkan dahulu ahli panel pertama saya, saudari Afifah Nur Hassan. Saudari merupakan anak cantik kelahiran Bacok Kelantan. Ya. Saudari. Alhamdulillah saya kata baik. Memang daripada Kelantan ya. Saya anak cantik Kelantan. Jauh datang sudi untuk Saudari moderator Syahna, Alhamdulillah sihat saja, baik-baik saja hari ini. Baiklah, ahli panel kedua saya iaitu saudari Farhani Sulaiman. Saudari merupakan anak kelahiran Negeri Sembilan, jauh datang untuk buat bicara kita pada hari ini. Apa khabar saudari? khabar baik, Alhamdulillah. Saudari sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kita sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Baiklah, terima kasih kepada kedua panel sudi meluangkan masa untuk kita jalankan ataupun kita buat bicara pada hari ini untuk membincangkan isu-isu ataupun topik-topik yang hangat dibincangkan oleh pakar-pakar bahasa sekarang. Jadi kalau kita nak perkenalkan lagi ahli panel kita ni panjang lagi lah. Ini kalau kita buat bicara santai yang kedua tapi disebabkan pada hari ini kita ada satu topik, satu isu yang lebih menarik, yang lebih hangat untuk kita kupaskan lagi lebih dalam. Jadi inilah kalau saya mengutarakan isu atau topik pembicaraan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat secara kasarnya ramai di antara kita, iaitu anak muda khususnya bakal pendidik di Institut Pendidikan Guru IPG, lebih-lebih lagi guru bahasa seperti kita, mula kita punya rasa bimbang tentang isu-isu keracuan bahasa yang melanda masyarakat. Dan isu-isu ni seolah-olah tiada jalan penyelesaian, walhal isu-isu ni kekal menjadi perdebatan dalam kalangan pakar-pakar bahasa dan juga sendikawan. Maksudnya masih lagi sentiasa wujud isu-isu ni dalam dan menjadi isu perdebatan dalam kalangan pakar, walaupun kita orang-orang biasa ni pun membincangkan isu ni, tapi dalam kelompok pakar-pakar bahasa masih lagi membincangkan. Dan faktor-faktor ini mungkin berpunca daripada kita sendiri mengetepikan penggunaan bahasa Melayu dan mencampurkannya dengan bahasa-bahasa lain. Contohnya bahasa Inggeris, lepas tu sekarang ada yang mencampur-adukan dengan bahasa-bahasa dialek yang famous, yang terkenal, contoh macam Korea semua kan. Dan juga itu yang lagu bercampuran dalam lagu. Betul, bercampuran dalam lagu yang mana bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan semacam, dan juga ada juga yang bahasa dialek lah. Maksudnya percampuran bahasa. Jadi kadang-kadang ianya semakin membarah dalam pembudayaan bahasa harian kita lah. Malahan dalam syarat ada juga orang kira termasuk dalam sistem syarat, dalam pengucapan ataupun pada sidang media lah terutamanya kan. Jadi perihal ni jadi sudah tak asing lah. Dan kita dah tak boleh nak menafikan perkara ini terjadi dalam masyarakat dan juga sekeliling kita. Baiklah, sidang hadirin yang dikasihi, bagi membuka tirai diskusi bual bicara kita santai kita pada hari ini, izinkan saya menjemput ahli panel kita yang pertama, saudari Afifah, Cik Afifah, untuk saudari melontarkan buncah
ataupun contoh-contoh supaya masyarakat ini lebih jelas tentang apa kesalahan yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita. Dipersilakan Saudari. Terima kasih saudari moderator yang kedua kan sudi kita berbual bicara pada hari ini. Tak sangka akhirnya kita dapat masa majlis ni berbincang dia nak buat tu sebenarnya. Okey. Jadi sidang hadirin dan ahli panel saudari moderator sekalian. Okey, sungguh menarik apa yang tajuk yang kita akan bahaskan pada hari ini. Baiklah, seperti kita sedia maklum bahawa keracunan bahasa ni memang semakin berluasa lah seperti yang saudara moderator kata tadi, daripada segi penggunaan dialek, pengaruh media sosial contohnya. Okey, jadi perkara ini menyebabkan bahasa kita semakin merosot dari segi struktur ayat. Jadi kita hari ini kita nak lihat apa isu yang menyebabkan perkara itu berlaku, dan kita boleh tengok daripada contoh-contoh yang saya akan berikan ini. Okey, salah satu contoh yang saya akan bahaskan dah sedikit, itu daripada isu daripada papan tanda, kesalahan pada papan tanda. Papan tanda yang boleh kita lihat ini ialah goreng pisang. Okay, memang kita biasa guna goreng pisang kan? Kalau kita beli apa-apa, goreng pisang. kalau panel kedua beli, nak pisang goreng ke nak goreng pisang biasanya? Saya biasa guna pisang goreng lah. Pisang goreng, okay, dia betul lah. bahasa kan, dia menggunakan penggunaan, betul kan? Okay, tapi kan sebilangan besar daripada masyarakat kita, terutamanya peniaga, penjajah makanan ini menggunakan goreng pisang dalam bahasa dia. Okey, benda ni dia akan menyebabkan kecelaruan kepada masyarakat, terutamanya pelajar. Okey, kenapa dia salah? Kenapa perkataan goreng pisang ni salah? Saya selitkanlah sedikit kenapa. Okey, penggunaan goreng pisang, perkataan pisang tu merupakan inti sepatutnya. Sebelum maafkan saya, sebelum tu sepatutnya ialah pisang goreng yang betul. Pisang goreng. Kenapa? Maafkan saya nervous sikit. Bukan nervous, gementar. Okey, saya masukkan. Okey, pisang itu adalah inti, manakala goreng itu merupakan unsur penerang yang hadir untuk menerangkan inti, iaitu pisang. Okey, takkanlah kita nak sebut goreng pisang, goreng yang dipisang. Apa benda tu? Kenapa goreng yang dipisang? Sepatutnya pisang yang digoreng. Okey, tetapi betul lah, memang pisang goreng lah yang sebetulnya. Okey, penggunaan kata nama iaitu pisang haruslah sebagai subjek untuk membentuk frasa nama dan kata kerja iaitu goreng sebagai penerang. Begitulah, sedikitlah. Tapi ada tak salah juga untuk digunakan goreng pisang. Tetapi konteks dia ialah guna frasa kerja. Contohnya, ibu goreng pisang. Digunakan, tapi bagaimana frasa tu digunakan? Frasa digunakan. Contohnya, ibu tu frasa nama, goreng pisang ialah ada frasa kerja. Tak boleh Kalau nak pakai untuk frasa nama, tak boleh. Begitulah. Tiada nilai kegramatisan dalam ayat tu. Tak kena, betul. Okey, setakat ni semua dah kita dah terbuka lah, jelaslah sikit kan pasal gramatis ayat dalam ini. Okey, jadi saya akan masuk kepada contoh yang kedua pada papan tanda juga, yang kita boleh tengok ialah tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Apa yang kita boleh tengok sini, kesalahan dia adalah penggabungan kata perintah. Apa itu? Mana yang kita boleh tengok? Saudari moderator dalam dia gabungkan tolong dengan perkataan jangan. ya, itulah penggabungan kata perintah. Sebenarnya kata perintah ni dia ada fungsi, peranan masing-masing. Contohnya, kita tengok sini, tolong ni kita guna untuk permintaan, sedangkan kata perintah ini adalah untuk kata larangan ataupun sebagai kita melarang perbuatan itu. Jadi penggunaan kata yang betul ialah jangan, dilarang. Sepatutnya tolong tidak boleh dimasukkan dalam papan tersebut. Itu sebab itu adalah salah. Jadi masa orang yang baca tu pun berfikir sama ada ini nak kena letak kat sini. Tidak boleh. Ya, tolong dilarang. Bukan, tolong jangan. Maafkan saya, tolong jangan. Kenapa? Begitu, maafkan saya.
Okey. Oleh itu, kesalahan dalam penggabungan kata perintah ni dia boleh menghasilkan penghasilan ayat yang tidak tepatlah ataupun kurang jelas. Kita kena, oleh itu kita ni kena pastikan penggunaan kita yang betul untuk bangsa-bangsa kita juga, untuk bahasa kita juga untuk masa akan datang. Terima kasih, saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari ahli program saya, Cik Afifah. Macam dia diuraikan, dan mungkin contoh yang sebenarnya saudari uraikan mungkin boleh menyebabkan salah faham. Ya. Sepatutnya kita ni melarang tapi orang faham kita meminta sila. Jadi jika diperhatikan ramai lagi dalam kalangan kita yang masih melakukan kesalahan-kesalahan, walaupun kesalahan ni mereka sendiri meletakkan di mana kesalahan ni orang kata remeh, tapi mereka masih melakukan. Dan saya bimbang kesalahan-kesalahan ni mereka akan sebarkan, dan contohnya dalam biasa sekarang kita memang terkenal dengan media sosial. Jadi saya takut, saya bimbang penggunaan kesalahan-kesalahan ni akan dimasukkan dalam media sosial, dan kita punya anak-anak yang muda ni akan terikut dengan kesalahan tu. Terpengaruh, betul. Jadi kita lah sebagai pendidik, bakal guru bahasa Melayu ni perlu mendoronglah, mengajar pun kita perlu menyebarkan lebih luas tentang penggunaan bahasa yang salah ni. Jadi baiklah, panel kedua pun nampak dah tak sabar, dah pegang dia punya baju nak urai ni. Jadi saya mempersilakan ahli panel kedua bagi mengatakan bincang yang lebih mantap dan padu berkenaan keracunan bahasa, dan juga mungkin boleh kongsikan sedikit contoh-contoh yang saudari hendak melontarkan. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Terpegunnya saya mendengar saudari Afifah memberikan hujah berkaitan isu kesalahan sintaksis ni. Okay, seterusnya saya ingin mengulas sedikit sebanyak info berkaitan dengan isu semasa sintaksis dalam bahasa Melayu ni. Okay, tapi saya cerita tau, semalam saya waktu dalam perjalanan pulang ke rumah, saya ada ternampak satu papan tanda yang mempunyai kesalahan sintaksis. Masih ada tu? Ya, di papan tanda. ya, tempat awam kan? Okay, jika kita perhatikan, kesalahan yang kita dapatkan dan pasti dalam papan tanda ini ialah ayat yang salah ialah murid-murid sekolah melintas 200 di meter hadapan. Okay, ayat ini merupakan ayat penyata. Susunan ini yang salah. Kalau kita perasakan 200 apa? Dia tidak menerangkan 200 itu apa. Sepatutnya Boleh jadi 200 kilogram, 200 ringgit boleh jadi. Okay, hal ini menunjukkan ayat ini tidak gramatis kerana tidak menerangkan 200 itu apa. Jika kita lihat dalam papan tadi itu, sebenarnya dia ingin menerangkan 200 meter. Unit tu dalam jarak 200 sebagai unit dalam jarak. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah gunakan bahasa Melayu yang betul dan tepat supaya dapat menyampaikan makna yang betul, bermakna kepada orang lain. Ya, mungkin orang yang baca papan tanda tu akan fikir 200 apa, dah satu masalah pula dah. Time sambil-sambil bawa kereta kena fikir pula 200 apa. Sepatutnya murid-murid murid-murid sekolah melintas 200 meter di hadapan. Tapi sebab fikir tak boleh nak tak boleh nak jangka 200 kan? sambil bikin nak 200 apa, memaju habis. Bahaya. Saya rasa buat teruskan kepada Tuan Moderator. Okey, baiklah, terima kasih saudari Cik Faranis, penerangan dan juga contoh yang tak disangka ya di pada papan tanda itu sendiri wujud kesalahan. Jadi bahaya sebab kadang-kadang benda yang kita tulis ni adalah untuk kita menyampaikan, tapi bila maksud yang hendak disampaikan tu lari dengan penerimaan dia, jadi bahayalah. Mungkin ada salah faham. Itu kalau salah faham, kalau berkenaan papan tanda mungkin tadinya kemarahan dan sebagainya. Jadi dalam tak sedar sebenarnya bila penggunaan bahasa yang salah ni dibuat ataupun dilakukan dalam papan tanda, sosial media, akhbar, secara tak sedar anak-anak muda ni akan terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang salah. Dan bila biasa dengan perkara tu, kita jadi macam
sudah terbiasa dengan kesalahan tu. Jadi kalau kita orang yang belajar tentang penggunaan bahasa, mungkin kita rasa boleh baca tu salah ni, tapi kepada orang yang tak mengetahui atau tak mempelajari, mungkin dia kata, orang kata apa benda yang salah, tak nampak benda tu. Jadi kita ni lah yang warga-warga yang pejuang bahasa ni perlu menyebarkan, macam saya cakap, macam saya usulkan tadi, mungkin perlu menghasilkan video ataupun kita jadikan satu platform tu untuk kita mengembangkan ataupun naikkan balik martabat bahasa Melayu, supaya bahasa Melayu ni orang kira pada akhirnya tidak meninggalkan sejarah lah. Mungkin kita tak naklah benda tu berlaku. Baiklah, jadi Cik Afifah sepanjang menjadi salah seorang penuntut bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru, mungkin sepanjang menjadi penuntut tu kita dah ada banyak kajian ataupun penulisan-penulisan esei yang pernah saudari lakukan kan, dan mungkin dalam kajian saudari ada contoh-contoh yang saudari ingin kongsikan. Jadi saya nak minta bolehkah saudari berkongsi serba sedikit maklumat ataupun contoh-contoh yang pernah saudari lihat untuk kita buka dan kongsikan bersama, supaya kesilapan ini tak berlaku lagi dalam kalangan penonton yang mendengar perbicaraan kita pada hari ini. Boleh ke? Jadi kita persilakan. Okey, terima kasih saudara moderator kerana memberi peluang saya sekali lagi untuk membahaskan tentang isu semasa sintaksis bahasa Melayu di negara kita ini. Soalan moderator tentang kajian saya lah. Maksudnya dalam apa yang saudari itu mungkin ada lagi contoh-contoh. Ya. Okey, sepanjang saya berada di FP, saya ni dan bila kita membaca banyak kali dah kamus Dewan Tata Bahasa, baca bersama keluarga, maafkan saya, bersama kawan, bersama pensyarah. Oleh itu saya dapat bila saya membaca apa-apa media sosial ke surat khabar ke, kita bila dapat nampak kesalahan, kita macam rasa tak kena. Bila kita ingat balik apa yang kita baca kat kamus Dewan. Contoh kan, yang kita boleh tengok, macam saya kata-kata ada surat khabar, kita boleh tengok pada surat khabar yang saya telah baca, tiba-tiba saya terjumpa kesalahan ini. Kalau kita tengok sini ialah rancang persiapan bina melancong. Saya macam, ada salah ni. Bila tengok, bila kenapa perkataan bila digunakan dalam ayat ini, sedangkan bila ni digunakan untuk apa? Untuk kita tanya. Contohnya lain, apa, di mana boleh digunakan kata tanya dalam ayat penata je. Okey, mesej selitkan. Apa fungsi bila? Apabila untuk kita masukkan dia sebagai ayat yang dramatis. Okey, bila digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian secara umum, yang terjadi secara umum atau berulang kali tanpa menentukan waktu yang spesifik. Manakala apabila boleh digunakan untuk menyatakan waktu yang spesifik atau titik dalam waktu ketika suatu kejadian atau tindakan yang terjadi. Okey, melancong itu dia spesifik, dia waktu yang spesifik yang terjadi. Jadi kita kena guna apabila dalam ayat tersebut. Jadi kelatan akibat ini menjadi isu lah kepada sintaksis ini, kerana anak muda, golongan tua, golongan muda pun masih ada lah yang membaca surat khabar ni kan. Benda ni menjadi satu titik mula. Jadi kesan kepada bahasa kita. Jadi pihak penerbit surat khabar itu mestilah mengambil cakna peka akan kesalahan-kesalahan yang ada lah, kerana bahasa kita tanggungjawab kita. Sudah ya. Terima kasih saudari Cik Afifah. Jadi bila saya dengar pun, betul lah. Bila orang kaji bahasa ni dia akan nampak. Rasanya kalau saya baca saya tak nampak bila tu. Maksudnya kita dah biasa dengan kesalahan yang ada. Jadi bila tengok bila jadi apabila kita membaca tu, apabila kita ada peranan penuntut bahasa sejati tu,
kita nampak asli kita menaikkan balik martabat kita di bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni orang kata dia punya nilai sangat berbezalah dengan bahasa lain. Jadi tadi macam saudari ada sebut penggunaan kesalahan ni wujud dalam akhbar. Jadi saya juga bimbang seperti tadi dalam media sosial, mungkin kesalahan itu orang, kalau secara kasar saya kata kesalahan tu diwarisi. Ya, berlanjutan. Bila berlanjutan generasi akan datang. Itu disebab itulah sebab tadi saya usulkan tajuk ni, isu ni kekal menjadi dalam perdebatan pakar-pakar. Sedangkan benda ni dah dibincangkan tapi seolah-olah tak ada solusinya. Jadi itulah yang kita nak sebagai perjuangan bahasa, supaya kita menyebarkan maklumat yang benar dan menegur mana-mana pihak yang merosakkan penggunaan bahasa ni. Jadi disebabkan ahli panel pertama kita dah menambah hujah menjadi contoh. Contoh yang diberikan pula bukan sekadar contoh. Tak adil lah saya tak bagi panel kedua kita untuk berikan contoh juga. Jadi ahli panel pertama, saya menyebut ahli panel pertama untuk menambahkan panel kedua. Maafkan tersasa. Menyebut ahli panel kedua kita untuk menambah hujah, dan mungkin ada contoh-contoh yang lagi yang terselindung yang kita tak nampak dan perlu diketengahkan bagi kita jelas penggunaan bahasa yang betul dalam masyarakat. Jadi dia persilakan saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator sekali lagi kerana memberikan saya giliran untuk peluang untuk memberikan contoh-contoh kesalahan yang terdapat dalam sintaksis ini. Okey, seperti yang kita tahu, kesalahan sintaksis ni bukan berlaku hanya di dunia nyata tau. Sebenarnya dia boleh berlaku juga di dalam dunia pendigitalan ataupun dalam talian lah. Saya ingat dia sebut dalam dongeng tadi. Okey, jika kita perhatikan contoh ini merupakan salah satu isu semasa sintaksis yang sering berlaku dalam media sosial. Okey, berikut merupakan satu mesej komunikasi dalam talian yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Terdapat beberapa kesalahan sintaksis yang wujud dalam perbualan mereka ini. Okey, mari kita lihat. Contoh yang pertama, kesalahan sintaksis dari segi ayat tanya. Macam tadilah panel yang pertama jelaskan ayat tanya kan. Jadi saya ingin menambahkan sedikitlah Melalui yang digital inilah. Okey, kita perhatikan ayat tanya di dalam perbualan ini. Bilakah awak berkahwin? Tanda nokta. Okay. Ayat ini salah kerana kesalahan besar, tak besar ya. Ayat ini salah kerana setiap ayat tanya memerlukan tanda soal di penghujung ayat. Tetapi ayat tersebut menggunakan tanda nokta. Itu salah. Seperti yang kita tahu, ayat tanya ialah ayat yang menanyakan sesuatu perkara dan dia perlu ada tanda soal di penghujung ayat. Okey, jadi ayat yang betul ialah bilakah awak berkahwin? Tanda soal. Okey, selain itu, isu kesalahan sintaksis yang kita dapat lihat dalam perbualan ini ialah isu dalam penggunaan kata sendi nama. Iaitu ayat yang salah ialah saya berkahwin di tarikh 11 Januari 2024. Okey, perkataan di ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu tempat. Dia tidak boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu masa. Oleh itu, kata sendi nama yang sepatutnya digunakan dalam ayat ialah pada. Kita tukarkan di kepada pada. Okay, kerana pada itu berfungsi untuk merujuk kepada sesuatu masa. Okay, jadi ayat yang betul ialah saya berkahwin pada 11 Januari 2024. Belum saya masih pujanya yang ini dalam perbualan inilah. Bukan saya yang berkahwin pada 11 Januari ni. Cik Razi ni. Doakan yang baik-baiklah ya. Okay, baiklah Tuan Moderator dengan panel pertama. Jika kita lihat terdapat lagi dua kesalahan yang ada dalam perbualan ini. Okay, kita lihat ya pada ayat, tolong jemput juga semua ahli-ahli keluarga Encik Razi untuk hadir ke majlis perkahwinan saya. Okay, ini sama juga yang ada diulas oleh panel pertama sebentar tadi, iaitu kesalahan dalam pergabungan kata perintah. Okay, jika kita lihat, tolong di sini adalah kata perintah jenis suruhan. Okay, manakala jemput ialah kata perintah jenis silaan. Okay, kedua-kedua ni kan mempunyai
fungsi, peranan yang berbeza. Jadi kita tidak boleh gabungkan dia dalam satu ayat perintah. Bukan itu saja. Dalam ayat yang sama juga kita lihat ada lagi satu kesalahan, iaitu kesalahan dari segi penggunaan kata ganda. Kalau kita perasan semua ahli-ahli itu kan dah melebihkan semua dah banyak ahli-ahli lagi pun ramai. Perkara ini salah kerana penggunaan kata bilangan seperti semua, beberapa, banyak tu dan sebagainya tidak memerlukan pergandaan selepas kata itu. Pergandaan kata selepasnya. Jadi sepatutnya semua ahli Ya. sahaja ataupun ahli-ahli sahaja. Ya, betul. Yang pertama, hal ini kerana kata bilangan tersebut ni membawa maksud berjamak. Banyak. Oleh itu, ayat yang betul ialah jemput juga semua ahli keluarga Encik Razi untuk hadir ke majlis perkahwinan saya. Seterusnya, mari kita lihat dan perhatikan bersama-sama kesalahan sintaksis yang ada dalam poster. Okey, yang ini poster flyer, yang tadi digital, ini poster. Okey, kesalahan sintaksis yang dalam poster tersebut ialah kesalahan dalam penggunaan kata pemeri. Ayat yang salah ialah kawasan rehat dan rawat atau hentian sebelah adalah kawasan dilarang merokok. Okay, kesalahan penggunaan adalah dan juga ialah sering berlaku dalam kalangan masyarakat kerana mempunyai maksud yang hampir sama kan. Jadi kekeliruan. Penggunaan kata pemeri adalah dalam ayat ini sepatutnya perlu digantikan dengan kata pemeri jelah. Hal ini kerana kata pemeri jelah hendaklah diikuti dengan oleh kata atau frasa nama. Manakala fungsi kata pemeri adalah pula diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa segi nama. Okey, maka ayat yang betul dalam poster ini sepatutnya kawasan rehat dan rawat atau hentian sebelah ialah kawasan dilarang merokok. Okay, oleh itu poster ayat dalam poster ini tidak gramatis tak jika kita lihat tu kan, kerana terdapat kesalahan ayat dari segi penggunaan kata pemeri. Okay, kesimpulannya dapat saya rumuskan, jika kesalahan-kesalahan yang remeh ini masih berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia, sudah pasti untuk melahirkan ayat gramatis tu sukarlah Jadi tipis dan dia akan memberi kesan kepada martabat bahasa kita. Saya rasa itu saja daripada saya serahkan kepada teman-teman. Baiklah, terima kasih saudari. Banyak juga contoh dan dia lebih terperinci dan serta huraian yang diberi. Jadi kalau kita lihat tadi penggunaan adalah ialah saya pun kadang-kadang waktu sekolah ni lagi untuk buat karangan. Sedangkan sekarang pun kadang untuk penulisan esei pun kita tertukar adalah dengan ialah. Atas sebab kita lupa, kita tak syaknya dengan penggunaan bahasa tu sendiri. Maksud pun hampir sama. Betul-betul. Dan juga yang tadi tolong jemput Kalau itu kalau saya baca, saya pun tengah fikir ni nak kita nak jemput dewan ke nak jemput kita tu kan. Penggunaan yang salah ni menyebabkan kita menerima maklumat yang lain. Orang faham lain, kita nak sampai maksud tidak jelas. Kadang-kadang boleh jadi bergaduh. Sebab itulah gramatis penting dalam Jadi contoh yang banyak dah diberi oleh dua ahli panel kita. Bahkan lebih kukuh lagi contoh tu, kita beri sekali dengan gambar nak menunjukkan isu-isu tersebut sebenarnya memang terjadi, bukan diulur-ulurkan. Jadi isu-isu ini saja bukan saja perlu dibahas, tapi kita sebagai penutur ataupun pejuang bahasa seperti saya usulkan tadi perlu lebih kreatif ataupun perlu lebih cara untuk menyebarkan penggunaan bahasa yang betul dan menegur pihak-pihak yang cuba mengambil remeh tentang kesalahan bahasa dan juga mencampur adukkan bahasa Melayu. Ini kerana bahasa jiwa bangsa dan kita lah sebagai orang Melayu, orang Malaysia yang perlu mencintai bahasa Melayu ini perlu memperjuangkan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bertanggungjawab dengan akan bahasa Melayu kita? Jadi seperti kita tahu, kita pun sendiri bakal guru bahasa Melayu perlu lah kerana kita sendiri akan berdepan dengan masyarakat, anak-anak muda, dan kita sendiri akan mengajar bahasa Melayu itu sendiri. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi untuk menjadi guru bahasa Melayu.
Jadi saya rasa masa pun dah mencemburu kita, kita pun dah sampai tiba di penghujung waktu, tirai juga dah nak melabur. Jadi jutaan itu saya ucapkan kepada ahli panel kita. Terima kasih juga kerana jemputkan Sama-sama. Ini boleh jemput lagi. Ya, boleh. Jadi apa ni? Nampaklah tu tak nak ansur lah tu. Terima kasih diucapkan atas kesediaan menerima jemputan daripada kami. Dan saya mewakili pihak penonton juga ahli panel memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang tidak payah daripada kami sepanjang sesi wawancara kali ini. Jadi saya akhiri wawancara kita kali ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girang ngerasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari.